Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan betulkan TV anda. Okey, saya nak memulakan hari ini dengan menjelaskan model 3D saya. Okey, janji saya semalam secara mudah saja sebab selepas ini dalam pukul 8.45 saya akan ada zooming workshop bersama dengan rakan-rakan yang telah mendaftar. Okey. Okey. Ini 3 circle yang saya lukis semalam. Kena fahami konsepnya. Pertama, apabila kita nak buat kajian, tentulah kita tahu bahawa telah banyak kajian dibuat. Has been done. Okey, banyak kajian dibuat. Okey, dan kajian itu telah pun memberikan, dan bukan semua kajian itu memberikan sumbangannya. Okey, ini adalah semua kajian yang telah dibuat. Dan sebahagian daripada kajian yang dibuat, okey, terutamanya dalam bentuk publication, telah pun dapati mempunyai sumbangan. Okey, ini kawasan yang mempunyai sumbangan. So seluruh kawasan ini okey adalah memberikan contribution. Okey, memberikan contribution. Okey, dua bahagian kepada demand, keperluan. Kan? Okey. Jadi bila kita nak buat kajian, pertama kali yang kita kena fikirkan, adakah tidak kajian itu signifikan? Saya tak nak cerita panjang. Signifikan itu satu benda yang ada keperluan untuk dibuat. Saya bagi contohlah. Katalah kerajaan kita telah membina satu loji nuklear. Jadi bila ada loji nuklear, apakah keperluan? Antaranya yang boleh difikirkan, banyak keperluannya. Salah satunya adalah melantik seorang pengarah nuklear reaktor tersebut. Okey, kita lantik seorang pengarah, itu satu keperluan. Kita mesti lantik. Orang tanya kenapa pula? Mestilah sebuah reaktor nuklear mesti ada seorang ketua. Jadi barulah kita nak melantiknya. Jadi sama juga, mesti ada signifikan. Okey. Bila kita nak buat kajian yang baru, pertama dia mestilah signifikan dahulu. Signifikan, bukan satu bahagian saja, itu bahagian ini signifikannya, ini pun signifikannya. Barulah kita boleh buat kajian. Dan dalam konteks kita pelajar PhD dan master, kajian yang kita nak buat tu mestilah bertindih antara yang kita nak buat dengan yang telah buat, supaya ada literature. Okey, bukan kita buat yang tidak pernah dibuat. Kawasan yang bertindih ini adalah kawasan yang pernah dibuat orang, dan kita nak pastikan kawasan itu signifikan. Okey. Kemudian bila ada keperluan untuk melantik seorang ketua reaktor nuklear tadi, okey, mestilah dia mempunyai ciri-ciri yang sesuai. Tak boleh lantik saya, tak boleh lantik sebarang orang, tak boleh lantik Tan Sri, tak boleh lantik Datuk, tak boleh lantik Profesor kalau dia bukan bidang radiasi nuklear. Jadi kita kena pastikan ciri-ciri itu spesifik dan unik, maka kita kena pastikan ada novelty. Di antara yang kita nak buat, okey, dengan demand tadi, adanya keperluan, maka dia mesti novelty. Contoh novelty itu adalah ciri. Cirinya pertama, dia mesti ada PhD dalam radiation daripada universiti ternama pertama. Yang kedua, dia mestilah ada pengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun mengendalikan reaktor nuklear. Sebagai contohlah, berskala lebih kecil. Sekarang ni kita buat skala yang besar. Jadi kawasan pertindihan antara yang kita nak buat ini dengan kawasan yang ada demand ini di sini adalah adanya novelty. Okey, Jadi kajian yang kita nak buat mestilah kajian punya 3 ciri ni, iaitu ada contribution, okey, saya tukar bentuk, ada SCN, ada significant, contribution dan novelty. Jadi significant itu dia adalah sifat penting. Okey,
sifat penting. Dia tak ada signifikan tu. Pertama, signifikan kepada ahli tu, signifikan kepada ini, signifikan kerajaan, signifikan kepada cikgu, signifikan kepada policy maker. Itu orang tak faham maksud signifikan. Okey, awak bacalah dalam mana-mana kupasan, oh signifikan tu penting, penting kepada si anu, penting kepada si anu, penting kepada si anu. Dia main sebut suka hati dia, jiwa dia, raga dia saja. Yang penting postgraduate dia peduli apa. Okey, lepas tu novelty. Oh, novelty tu sesuatu yang dia tak faham beza antara significant, contribution dan novelty. Jadi bila kita nak buat kajian, pastikan kajian tu ada urgency, ada significant. Apakah keadaan sekarang yang ada ketiga-tiga elemen ni? Pertamanya IR 4.0. Kenapa dia significant? Sebab bila wujudnya situasi IR 4.0 dalam industri, maka dia menjadi keperluan dalam education untuk menyediakan pelajar. Jadi significant tu adalah keperluan dia untuk menyediakan pelajar. Okey, dalam konteks IR 4.0. Novelty-nya apa? Tentulah pelajar-pelajar yang memiliki kemahiran big data, kemahiran augmented reality, automation, kemahiran apa lagi? Okey, IoT. Jadi itu novelty-nya. Dan bila ada kedua-dua tu, maka kita menyangkakan akan ada contribution sebagai seorang pekerja masa depan negara. Jadi ketiga-tiga significant, novelty dan contribution tu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh kajian PhD kita. Okey, jadi kena faham penjelasannya macam itu. Okey, bila dah ada significant dan novelty, tentulah kita menyangkakan ada contribution. Tapi contribution dalam konteks PhD dan master bukan contribution secara eksplisit, bukan contribution secara tangible, tapi dia lebih kepada implicit dan intangible. Okey, contohnya contribution kepada apa? Kepada kesedaran bahawa teori yang sedia ada itu perlu diperbaiki. Okey, pengetahuan bahawa analisis first generation tak memadai lagi, kita kena beralih kepada analisis second generation. Contribution sini dalam konteks contribution to the body of knowledge. Jadi kena faham hubungan significant, novelty dan contribution. Jangan main sebut dia sama je lebih kurang. Okey, cuba baca internet. Saya cabar awak semua baca internet. Awak kena berhati semua tu dia cerita macam satu benda. Okay. Oh, for me, a contribution is something important. For me, novelty is something that contribute. Akhirnya kita confuse. Okay, jadi kita kena faham. Yang pertama, mesti ada significant dahulu dan mesti ciri-ciri novelty, barulah ada contribution. Contohnya, ketua yang menjaga logi tadi. Kalau tidak ada logi nuklear, tidak ada significant nak lantik ketua. For what? Jadi bila ada logi nuklear, maka signifikan kita ambil seorang ketua, tetapi ketua tu mesti ada ciri-ciri yang novel, PhD dalam radiation, ada pengalaman, dan barulah kita boleh lihat ada contribution dia, iaitu menjaga keselamatan negara, dapat mengawal keselamatan pekerja dan boleh mengendalikan reaktor nuklear dengan baik. Jadi kajian PhD mestilah elemen tengah-tengah ni yang ada ciri significant, novelty dan contribution. So itu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan anda ceria. Saya juga ceria. Okey, dan saya akan bergerak ke bilik untuk ada zooming bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye. Muah. Tolong share tau. Okey, kongsi ramai-ramai jangan pening kepala lagi.